Okey, terima kasih. Urus setia Puan Kashfi, boleh kita mula ataupun kita tunggu 1-2 minit lagi? Macam mana? Rasa boleh juga mula ni, doktor. Sebab sekarang ni ada 29. Semakin meningkatlah kita punya kehadiran ni. Tak dengar suara doktor? Bolehlah kita mulakan? Kita on time lah kan mula. Ya, silakan Dr. Amir. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka manshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi kepada semua sahabat-sahabat yang sudi hadir melapangkan diri ke majlis ilmu pada pagi ini. Harap semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat lah. Okey. Dan terima kasih kerana bersama-sama kita pada pagi ini untuk mendengar sedikit perkongsian lah tentang pengurusan kewangan di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, okey, kita diberikan keizinan oleh Allah SWT untuk berada di bulan Ramadan ini seperti mana yang telah dinyatakan dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang maksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi puasa ini merupakan satu kewajipan lah, okey, yang ditetapkan kepada semua umat Islam. Jadi alhamdulillah kita semua telah sedang berada dalam fasa bulan Ramadan dan pejam-celik sekarang kita sudah menuju ke malam 10 malam yang terakhir, kan. Okey. Jadi kita sebenarnya sekarang masih lagi berada di dalam um, madrasah, kan. Kita panggil madrasah Ramadan. Okey. Madrasah ni satu tempat untuk kita perbaiki diri kita, kan, macam sekolah, kan. Sekolah Ramadan dipanggil. Yang mana madrasah Ramadan ini tujuan dia adalah untuk melatih kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kan. Dan sebenarnya di dalam fasa kita dalam bulan Ramadan ini, di sinilah sebenarnya peluang yang terbaik untuk kita semua reset dan muhasabah diri kita sendiri, menilai semula perasaan, pendirian kita serta kelakuan kita yang seharusnya menuju ke arah kebaikan dan diri kita dan umat Islam sejagat. So this is the best time for all of us to reset ourselves, our mindset, our intention, okay, untuk perbaiki segala kesilapan dan kelemahan diri dalam bulan Ramadan inilah. Kenapa? Sebab bulan Ramadan ini bulan yang berkat. Okay? Setiap apa yang kita buat akan digunakan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Alright? Dan dalam madrasah Ramadan ini juga, ianya adalah satu wadah, peluang kepada kita semua untuk memperbaiki dan membuat perubahan dalam aspek pengurusan kewangan kita, which is the main highlight of today's session lah. Okay? Bagaimana kehidupan kita, okay, beribadah dalam bulan Ramadan ini dapat perbaiki pengurusan kewangan kita. Jadi kalau kita dah berada dalam 10 malam terakhir ni, so lebih 2 minggu kita sudah berpuasa. Jadi macam mana puasa semua, okey ke? Ada berlaku perubahan ke dalam hati, dalam hidup semua? Cuba kita tengok baliklah, okey, perkara yang berlaku setakat ini. Dalam kita berada di madrasah Ramadan ini, kan, sekolah Ramadan ini, kita diwajibkan untuk berpuasa, kan? Berpuasa, menahan nafsu makan, menahan nafsu minum, menahan nafsu berkata-kata di belakang orang, apa lagi, macam-macam lah. Okay? So kita dilarang untuk berbuat sedemikian. Kan, kalau kita buat, maksudnya apa? Tidak ada pahala lah. Okay? Kita tetap puasa, tetapi kita tidak dapat pahala, rugilah, kan. Kita hanya mendapat lapar dan dahaga. Okay? Jadi Ramadan mengajar kita untuk mengawal nafsu makan dan minum.
Apa hikmah dia? Kalau tuan-tuan perempuan boleh fikir. Okay? Apa sebenarnya hikmah daripada kewajipan kita semua ni untuk berpuasa, menahan nafsu, makan dan minum? Apa hikmah yang kita boleh nampak? Boleh share ke pendapat, pandangan? Boleh type di chat box sana. Kan? Rasa-rasa apa hikmah yang kita boleh pelajari? Kita puasa seharian ni, hari-hari. Tengah hari nanti lapar lah ni. Kejap lagi saya haus lah ni. Kan bercakap. Okey. Jadi apa hikmah dia? Petang nanti baru kita boleh makan kan? Boleh kita minum. Okey. Apa hikmah dia? Okey, ada yang cakap bersyukur, ada yang cakap jimat duit. Betul lah. Kan? Maksudnya di sebalik kewajipan itu ada perkara yang kita pelajari. Itu hikmah dia. Antara hikmah utama yang kita boleh pelajari ialah dengan berpuasa, okay, kita dapat merasai apa ni, kekurangan serta penderitaan kan mereka yang berada di negara yang tidak, yang di negara miskin, okay, yang susah untuk mendapat makanan, hari-hari ke bulu untuk dapat makanan. So kita dapat merasai pengalaman itu. Oh begini rupanya orang di negara lain yang susah untuk mendapat makanan, orang miskin yang kadang-kadang makan hanya sekali sehari ataupun kadang-kadang seminggu tidak makan. Okey, begitu. Antara hikmah lain ialah betul, jimat duit, dapat jimat duit kan. Maksudnya kalau tidak puasa tu, hari-hari paling-paling kita makan 3 kali sehari. Pagi, tengah hari, malam. Kan itu standard lah. Ada setengah orang dia makan 4 kali sehari. Pagi, tea break, makan tengah hari, makan malam. Ada setengah orang dia makan 5 kali sehari. Pagi, tea break, tengah hari, lepas tu tea break lagi petang, lepas tu malam. 5 kali. Okay? So lagi banyak round kita makan, lagi banyak duit kita pakai. Okay? Tapi di bulan Ramadan, kita hanya makan ketika waktu sahur dan juga berbuka puasa. Okay? So 2 kali saja makan dalam sehari. Ini kalau fikir logik lah. Dari segi perbelanjaan, sepatutnya perbelanjaan kita semakin berkurang. Dan juga jimat lah. Okay? So hikmah lain, okay, betul bersederhana kan. Dia mendidik kita untuk sentiasa bersederhana dalam apa jua yang kita buat lah, dalam berbelanja, okay, dalam setiap segilah, okay. Dan apabila kita puasa ni, kita kawal nafsu makan dan minum, ianya sebenarnya penyelesaian masalah kepada apa? Kalau kita, selain kita berpuasa, lepas kita puasa, hari-hari kita akan makan untuk tempoh yang setahun kan. So tahulah di Malaysia ni makanan semua sedap-sedap, manis-manis dan sebagainya. Jadi sampai kadar obesiti Malaysia pun di antara yang tertinggi di negara-negara lain. Okey. Jadi maksudnya di sini kebanyakan penyakit itu datang daripada makanan itu sendiri, kan? Jadi hikmah yang kita mungkin tidak nampak ialah apabila kita berpuasa ini, okay, ianya membantu kita untuk menyelesaikan masalah dari segi kesihatan. Okay, mungkin sebelum ini kita ada masalah obesiti, masalah penyakit akibat makanan yang terlampau banyak. Jadi disebabkan puasa ini, kita reset badan kita dan kita beri peluang kepada badan kita untuk bernafas, kan? Dan back to normal lah. So itu antara penyelesaian ataupun hikmah dalam kita berpuasa. Okay? Tapi dalam kita berpuasa ni pun, menahan lapar dahaga ni ada juga cabaran dia, kan? Apa rasanya cabaran yang kita lalui sekarang? Apa agaknya cabaran tu? Bila cerita tentang makan dan minum ni. Siapa yang boleh kongsi? Rasa-rasa apa cabaran kita waktu kita puasa ni? Mungkin satu contoh lah. Okay? Cabaran kita ialah bazar Ramadan, kan? Bazar Ramadan, bazar ni, okay, biasanya dia popular waktu puasa saja. Okay, so bazar Ramadan ni lah di mana banyak betul makanan-makanan dijual. Okay, ngam-ngam pula seharian tu kita puasa. Dan ini adalah ujian kepada kita. Okay, untuk kita membeli makanan. Bila kita beli makanan, lebih belanja, itu semua ujian. Okay, jadi selain bazar Ramadan, apa lagi yang berkaitan dengan makanan? Kalau tuan-tuan perempuan perasan, sekarang ni kalau berpuasa, okay, bila buka puasa tu, especially di hotel, ada banyak hidangan buffet-buffet yang banyak. Betul? Ada sampai satu hotel tu sampai beratus-ratus jenis menu dia. Okay? Dan of course bila menu banyak,
kos pun meningkat. Satu kepala kos dalam lebih kurang 100 lebih. Kan, 150, 180 seorang. Jadi kalau 3 orang, dah berapa ratus? Almost 400. Okay? 400, 500 hanya untuk berbuka puasa. So itu adalah antara cabaran, okay, yang berkaitan dengan aspek mengawal nafsu makan dan minum ni. Ini cabaran kita waktu puasa ni. Antara kita boleh lawan ataupun tidak, itu bergantung kepada kita. Bagaimana kita menghayati, okay, proses kita beribadah di dalam madrasah Ramadan ini. Tapi itu cabaran yang saya rasa hari-hari pun kita tempuh, kan. Okay, ada setengah orang memang hari-hari dia pergi bazar, memang banyak dia belanja di bazar Ramadan. Ada setengah orang yang langsung dia tak pergi bazar pun, and langsung belum pernah lagi berbuka puasa di hotel sebab terlampau mahal. So again, okay, ini bergantung kepada individu lah macam mana dia hadapi cabaran tu. Okay. Antara aspek lain contohnya, Ramadan juga mengajar kita untuk mengawal nafsu berbelanja. Setuju? Right? Apa hikmah dia? Macam sebelum ni kan, sebelum puasa ni, okay, bila puasa ni kita punya fokus lebih kepada ibadah, kan? Jadi kita berbelanja tu kurang. Kalau berbanding dengan hari-hari yang lain, kalau perasan lah, okay, kita punya nafsu belanja tu lebih banyak, lebih tinggi berbanding di bulan puasa. Belanja ni tidak terhad pada makan dan minum sajalah, belanja-belanja benda yang lain, barangan rumah, barangan sendiri dan sebagainya. Okay. Jadi apabila Ramadan ini mengajar kita untuk mengawal nafsu belanja, ianya actually membantu kita, okay, dari segi membantu kita untuk menjadi seorang yang lebih rasional apabila kita berbelanja. Mungkin sebelum ni, sebelum bulan puasa ni, kita jenis yang pantang nampak barang, pantang nampak diskaun. Asal pergi shopping mall saja nampak diskaun, beli. Okay? Asal pergi shopping mall saja dapat gaji saja, terus beli. Okay? Nampak apa yang suka, terus beli. Jadi maksudnya di situ kita punya self control tu sangat lemah. Okay? Kita susah untuk mengawal kelakuan kita bila kita nampak sesuatu yang menarik dan kita terus beli. Tapi bulan Ramadan, itulah namanya bulan yang penuh berkat. Okay, berkat yang mana dia tiba-tiba mengubah niat kita, hati kita untuk belanja secara membabi buta. Okay, so itu antara hikmah di dalam penyelesaian masalah diri kita, especially bila kita ni seorang yang mempunyai self control yang sangat lemah, susah untuk mengawal diri sendiri apabila bershopping lah. Okay, itu antara benda yang paling signifikan yang juga berlaku kepada diri saya bila masuk dalam fasa Ramadan ini. Slowly saya kurang cenderung untuk berbelanja berbanding bulan-bulan yang lain. Okay, jadi kalau sebelum puasa ni memang banyak betul belanja lah, kan, kadang-kadang tak ikut plan pun. Tapi bulan Ramadan ni disebabkan berkat bulan itu, kita tiba-tiba kita belanja, kita punya trend belanja tu berubah. Okay, dan tapi still ada cabaran dia. Okay, di waktu kita berada dalam madrasah ni, untuk reset diri kita, untuk didik diri kita untuk kawal belanja, ada juga cabaran dia, kan. Mana ada hidup yang tidak ada cabaran? Apa cabaran dia? Rasa-rasa apa cabaran dia? Apa cabaran dia berkaitan dengan shopping ni? Cabaran dia apa? Cabaran dia ada dalam phone you tu. Dalam phone you tu, kan, yang you install apps Shopee, Lazada, okay, macam-macam lagi tu, apps yang banyak-banyak tu. Sekejap, ada mesej masuk pula, sekejap. Okey, jawapan dia ada dalam apps phone kita tu. Okey, kita beli Shopee, Lazada, TikTok, online shop dan sebagainya. Itulah cabaran kita. Okey, sejauh mana cabaran itu semakin kuat, susah untuk kita atasi, bergantung kepada seberapa kerap kita lihat kepada phone kita tu, okey, and melayari website itu, Shopee online tu. Okey. Jadi itu cabaran kita, online shopping. Okay. Kadang-kadang bila tengah meeting tu kan, ada je bunyi Shopee, 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 kan. Maksudnya itu adalah cabaran kita, gangguan kita. Okay. So susah kadang-kadang untuk elak, kan.
Okey, benda lain zakat dan bersedekah. Dalam kita berada dalam fasa madrasah Ramadan ni juga, okey, kita digalakkan untuk banyakkan memberi. Okey, dengan berzakat memang wajiblah zakat fitrah dan apa ni, dan juga banyakkan bersedekah, kan? Kenapa? Kenapa Allah wajibkan kita untuk berzakat dan perbanyakkan bersedekah? Even Allah cakap kalau kita bersedekah akan diberi ganjaran berlipat kali ganda, kan? Kalau kita uh, bersedekah dalam menyediakan juadah berbuka puasa, umpama kita dapat pahala orang yang berpuasa itu, betapa besar ganjaran dia, kan? Even kita bagi seketul kurma dan juga sebotol air, kita dapat ganjaran pahala orang yang berpuasa itu. Jadi kenapa Allah bagi peluang yang besar itu? Apa hikmah dia sebenarnya? Rasa-rasalah kenapa, kan? Okay. Apa hikmah dan penyelesaian masalah melalui perintah untuk berzakat dan bersedekah ni? Kenapa? Sebab Allah, dia kalau dia suruh kita buat sesuatu, mesti ada sebab dia, kan? Mesti ada reason dia. Bukan saja-saja. Sharing is caring. Okay. Mungkin sebelum kita berpuasa ni, okay, kita berduit, kita bergaji, tetapi kita ni sangat liat, betul-betul liat mau bersedekah. Okay. Even mau bagi RM10 dalam tabung pun kita berkira-kira. Betul tak? Apatah lagi untuk pergi ke rumah anak yatim, orang susah, and then bagi barang dan sebagainya. Sangat liat, sangat susah. Tapi kalau benda lain, sangat senang. Kalau pergi shopping mall tu, kan, kalau kedai baju, kedai makeup semua, sangat senang untuk kita bersedekah kepada kedai itu. Tapi when it comes to charity work, amal jariah, okay, saham akhirat, sangat susah, kan, untuk kita memberi. Kadang-kadang kalau derma ditabung masjid tu, kan, kita tengok dulu apa yang kita bagi ikut warna, kan. Kita tengok warna yang nilai dia paling sikit baru kita bagi. Sangat berkira-kira lah, okay, kalau kita nak menderma ni. Jadi itu sebelum puasa. Tapi waktu puasa Allah janjikan kalau kau buat begini kau akan dapat banyak ni. Lagi banyak kau buat, lagi banyak kau dapat. Okay. Jadi umat Islam semua berlumba-lumba untuk bersedekah, memberi, kan, dengan harapan mendapat keredaan dan mendapat ganjaran pahala berlipat kali ganda. Okay. So ini akan memberi penyelesaian kepada masalah kita yang liat untuk bersedekah di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Dan insya-Allah dengan kita membuat amalan bersedekah ni, okay, sepanjang bulan Ramadan ni, insya-Allah harapnya di bulan-bulan akan datang kita akan lebih bersemangatlah, kan, dan terbawa-bawa untuk kekalkan amalan yang mulia ini, iaitu bersedekah dan membayar zakat. Kadang-kadang kalau bukan bulan puasa pun, zakat yang wajib kita bayar pun kita tak bayar, kan. Contohnya macam zakat pendapatan. Bukan tidak bayarlah, tapi mungkin terlupa. Okay, kita yang bergaji ni sepatutnya kita kena bayar zakat. Zakat pendapatan. Adakah kita membuat potongan bulangan untuk bayar zakat? Itu wallahu a'lam. Tapi itu adalah antara kewajipan kita. Okay. So mungkin insya-Allah hopefully dalam bulan puasa ni kita dapat sesuatu kesedaran tentang kepentingan zakat dan bersedekah ni. Hopefully lepas ni pada yang mana yang lupa tu bolehlah buat potongan zakat pendapatan. Okey. So itu adalah antara hikmah yang besar yang kita nampak bila kita diperintahkan untuk membanyakkan memberi. Jadi maksudnya sebelum ni kita ada masalah untuk liat untuk memberi, tetapi waktu bulan puasa ni kita mudah untuk memberi, kan, sorry. So Allah buka hati kita untuk bersedekah dengan harapan kita dapat banyak pahala dan mendapat keredaan. Jadi poinnya ini ialah apa? Apa poinnya sebenarnya? Hikmah Ramadan ni sebenarnya besar. Maksud dia apa? Macam saya cakap tadi, kita berada dalam masa Ramadan ni, kita untuk reset dan buat perubahan. Jadi maksudnya, kalau kita kata, tak bolehlah aku ubah diri ni, susah. Memang aku ni jenis yang pelukit. Susah untuk menderma. Tak tahu macam mana membuat. Tapi sebenarnya, okay, kita ni memang boleh berubah sebenarnya. Nothing is impossible sebenarnya. Kalau kita rasa kita liat untuk bersedekah, sebenarnya kita boleh. Sama juga dari segi berbelanja. Kalau kita rasa kita ni susah untuk berhenti berbelanja, untuk kawal diri sendiri bila berbelanja, sebenarnya kita boleh ubah. Maksudnya penjimatan ni memang boleh berlaku. Contoh penyimatan tadilah ini. Bila kita kawal nafsu kita dalam membeli belah.
Okey, ada yang belum pernah pergi bazar lagi. Ada yang belum pernah pergi buka puasa di hotel lagi. Dia berjaya mengawal nafsu dia untuk berbelanja lebih hanya untuk makanan. Maksudnya you dah banyak jimat di situ. Okay? Daripada makan 3 kali sehari, you hanya makan sehari sekali ataupun 2 kali sehari saja. Itu sahur dan berbuka puasa. Ada setengah orang dia tak sahur pun. Dia bangun pagi, dia makan kurma, minum air. Dia hanya akan spend duit untuk berbuka puasa nanti. Kan? Maksudnya, penjimatan itu memang boleh berlaku. Nothing is impossible. Jadi janganlah cakap kepada diri sendiri, cakap, susah mau jimat ni, susah mau simpan duit ni, susah mau kawal belanja ni, susah. Tidak. Sebenarnya boleh. Yang membuatkannya susah dan tidak boleh adalah sebab kita yang selalu cakap susah, kita yang selalu cakap tidak boleh. So, makin kau cakap tidak bolehlah dia. Makin kau cakap susah, susahlah dia. Okay? Jadi itu hakikatnya, tuan-tuan perempuan, penjimatan ni kalau kita betul-betul mau jimat, boleh. Okay? Bukan tidak boleh, boleh. Dan ini terbukti apabila kita berada dalam madrasah Ramadan ini. Okay? Jadi, sementara kita berada dalam bulan Ramadan ni lagi, belum lagi Syawal, kita ada beberapa hari lagi, 10 malam terakhir, ambillah peluang keberkatan bulan Ramadan ini untuk kita betulkan. Yang biasa, biasakan yang betul. Pernah dengar tak perkataan ini? Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Mungkin ada yang pernah dengar. Mungkin ada yang confuse. Apa ni? Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Apa maksud dia? Okay? Kalau betulkan yang biasa itu maksudnya apa? Yang biasa kita buat tu kita perlu perbetulkan. Yang biasa kita buat tu sebenarnya salah. Sebenarnya tidak betul. Dan benda itulah perlu dibetulkan. Contohnya, setiap kali kita dapat gaji, kita terus belanja tanpa kita simpan untuk diri sendiri dulu. Dapat gaji contohnya 4,000, kita terus belanja. Spend. Money going out. Tidak ada money going in untuk kita. Simpan at least 10%, 20%, tidak ada. Lepas belanja baru simpan kalau ada balance. Itu benda yang biasa kita buat. Dan benda ini yang perlu kita perbetulkan. Okay? Maksudnya, perkara yang betul ni, inilah yang perlu kita biasakan buat. Apa contohnya? Setiap kali dapat gaji, first thing yang kita sepatutnya buat ialah asingkan dulu sekurang-kurangnya 10% gaji yang kita terima tu untuk simpanan terlebih dahulu. Untuk diri kita lah. Okay? Simpan untuk diri kita dulu. Tak kisahlah. Emergency fund ke whatever. Tapi allocate at least 10% for ourselves. And then barulah gunakan lain-lain untuk belanja. Tak kisahlah belanja apa pun. Ini adalah perkara yang betul yang perlu sebenarnya kita biasakan buat. Itu maksudnya. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okay? Contoh lain ialah apabila kita membantu orang. Okay? Biasa apa yang kita buat, which is sebenarnya kurang tepat dan benda ni perlu diperbetulkan. Biasanya apa yang kita buat ialah kita lebih utamakan kawan-kawan, orang lain, okay, yang susah. Sedangkan pada masa yang sama, kita ada ahli keluarga, adik-beradik, kawan kerabat kita yang lebih susah daripada mereka. Maksudnya orang yang rapat dengan kita ini, kita tak bantu, tapi kita bantu orang yang orang lain. Okey, terlebih dahulu. Sebenarnya yang betul yang perlu kita biasakan buat ialah apapun utamakan ahli keluarga yang terdekat. Okey, yang terkesan, yang susah. Kemudian barulah kita bantu rakan-rakan serta orang lain yang susah. Itu contoh. Okey, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Right? So saya harap tuan-puan semua faham konsep ini dan ambil peluang dalam bulan Ramadan ini untuk kita perbetulkan benda yang kurang tepat tu dan kita biasakan benda yang perlu kita buat. Okay? Betulkan apa yang betul kita buat. Okey. Jadi bila raya? Minggu depan ke? Macam ada rumus bilang minggu depan raya kan? Jumaat depan. Okey. Ada yang kata 22, so belum confirm lagi. Jadi basically kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari. 8 hari menuju ke bulan Syawal. Okey. Jadi apa agaknya ujian kita selepas ni? Kan? Tak lama lagi kita akan melangkah ke bulan Syawal. Okey, madrasah Ramadan akan mengakhiri tempohnya. Apa agaknya ujian kita selepas ni? Dan rasa-rasa kita boleh ke tidak lulus ujian ini? Rasa-rasa apa ujian kita? Ada tu hint tu.
Di sana. Apa ujian kita? Rasa-rasalah selepas ni. Menjelang ke bulan Syawal ni. Siapa yang boleh jawab? Ujian dia ialah hari ni. Hari ni hari apa? Hari Jumaat. Hari apa? Hari ni hari apa? Bukan jam. Hari ni hari Jumaat. Hari apa? Hari gaji. Ah, kau buat lupa. Okey. So hari ni ialah hari gaji. Maksudnya ujian kita bermula hari ni. Ngam-ngam pula webinar ni hari ni, hari gaji. Ngamlah kita cerita pasal benda ni kan. Okey. Jadi ini ujian yang Allah bagi. Okey. Dari segi kesenangan, iya. Tujuan dia untuk memudahkan kita membuat persiapan. Tetapi at the same time, ianya ujian kepada kita. Ujian apa? Ujian bagaimana untuk kita mengawal diri kita untuk berbelanja menjelang hari raya. Ingat ini gaji bulan, sepatutnya untuk bulan April kan? Sepatutnya minggu depan. 24 hari bulan ke? Sepatutnya. Tapi diawalkan kepada hari ni. So almost 2 minggu jugalah awal. Okay? Jadi sepatutnya gaji bulan 4 ini tidak sepatutnya kita guna lagi. Kan? Okay? Sepatutnya bulan yang hari ini punya perbelanjaan adalah daripada gaji bulan 3 hari tu. Tapi disebabkan awal masuk, ini ujian kita. Okay? Ini lagi ujian kita. Minggu depan raya. Okay? So kita dapat gaji awal, gaji bulan 4, yang mana gaji bulan 4 tu, okay, the next gaji yang kita akan dapat adalah bulan 5. Berapa hari bulan? Gaji bulan 5? Berapa orang mendah di sini? Gaji bulan 5 berapa hari bulan? 24 ke? Ke 25? 25 hari bulan. Gaji bulan 5. So kalau kira-kira kita ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 minggu. Kita ada 6 minggu untuk menunggu gaji yang berikutnya. Lebih kurang dalam 41 hari. 42 hari untuk tunggu gaji bulan 5. Okay? Guys, minggu depan raya. Okay? Kau raya berapa hari saja? Kan yang excited tu, excitement itu sehari dua kan, raya kedua, ketiga, dan lepas tu habis dah raya. Lepas habis raya tu bermulalah kehidupan normal seperti biasa. Habis sudah cuti, masuk kerja, meeting sana, meeting sini. Waktu itulah kau kena tunggu berminggu-minggu untuk dapat gaji bulan 5. So itu adalah ujian besar jugalah untuk kita semua. Especially pekerja kerajaan. Yang swasta dia belum dapat lagi. Swasta biasanya mana dia mau gaji-gaji awal ni. Kan? Biasanya swasta masuk lambat. Okey. So untuk konteks kita ni, inilah ujian kita. Jadi, macam mana ni? Apa yang kita perlu buat? Apa yang perlu diutamakan sebelum kita berbelanja untuk raya? Okay. Apa yang saya boleh kongsikan di sini ialah, okay, mungkin kita boleh sama-sama ambil panduan lah. Okay. Pertama sekali, apa yang kita boleh buat ialah tetapkan objektif yang mana kita mahu mencapai kesejahteraan kewangan selepas raya dan bulan-bulan seterusnya. Ini yang sepatutnya kita set. Aku mahu nanti lepas raya, aku tenang. Tidak ada masalah tidak bayar bil elektrik. Okay? Tidak ada masalah terpakai duit, bayar duit kereta, terpakai duit, bayar duit rumah. Aku nak mahu benda tu. Aku mau make sure lepas raya nanti aku kekal tenang, boleh hidup seperti biasa, boleh makan minum seperti biasa, sampailah gaji bulan 5 masuk. Itu maksud kesejahteraan kewangan. Itu jangka masa pendek. Kita maksudnya dari segi kewangan kita rasa tenang. Okey. Tidak ada telefon daripada bank tanya, ya puan, cik, tuan, ada bil tertunggak 1 bulan bila mau bayar ya. Dia dah. Okey. Kita mau capai itu. Okey. So, itu sepatutnya kita tetapkan sebagai objektif kita sebelum kita sibuk berbelanja untuk raya nanti. Jadi macam mana membuat? First of all, dapat gaji ni, hari ni kan, ada yang sudah masuk. Mungkin ada yang sudah masuk, mungkin ada yang belum. Yang orang Maybank sudah masuk lah. Apa yang kita boleh buat ialah, pertama sekali kita settlekan dulu komitmen bulanan ni, yang untuk bulan 4 nanti.
Okey, mana yang sudah boleh bayar, bayar terus. Loan kereta, loan rumah, bil elektrik, bil sana, bil sini, kasih settle. Ikut yang bulanan macam biasalah, kan? Okey, kau punya komitmen bulanan yang tetap tu, bayar macam biasa. Okey, komitmen bulanan tu sudah ada jodoh dia. Okey, 500 untuk bayar kereta setiap bulan. Itulah jodoh dia. 1,000 ni untuk bayar rumah setiap bulan. Itulah jodoh dia. Okey, 300 ni untuk bayar bil elektrik setiap bulan. Itulah jodoh dia. Jadi, kau punya komitmen dan jodoh tu, jangan dikacau. Sebab komitmen bulanan tu, itu jodoh dia. Jangan dikacau. Jangan ditambah orang yang lain. Jangan diambil. Jangan. Okay? Once kau ambil, susah hidup. Okay? Jangan dikacau. Alright? Once kau ambil, nanti bertambah hutang. Bertambah hutang, jadi pening, maka akan adalah masalah nanti selepas raya. Jadi, selesaikan dulu okay, komitmen-komitmen bulanan ni seperti biasa. Dan sudah selesai komitmen ni, buat kira-kira dan plan perbelanjaan lepas raya nanti. So, kau ada 6 minggu. Kita semua ada 6 minggu menjelang gaji bulan 5. Jadi, kita kena kira. Kita ada 6 minggu. Maksudnya seminggu tu, berapa ratus yang kita perlukan untuk survive. Okay, ialah survive ni dari segi beli makanan, groceries, lunch, hari-hari, kan pergi kerja, okay, dan sebagainya. Minyak, kereta setiap minggu. So, you have to allocate every week how much, okay, to allocate for your expenses. Contohnya, mungkin dalam seminggu tu saya perlukan kira-kira 400 seminggu. 400 ni untuk cover makan, untuk cover minyak, untuk cover barang-barang grocery rumah dan sebagainya. 400. So, 6 kali 4, okay, 2,400. So, you need at least 2,400 to survive until the next salary bulan 5 nanti. Contohnya begitu. So, you dah tahu, you perlukan kira-kira 2,400 untuk hidup dengan tenang. Ini lepas bayar bil semualah. So 2,400 ni untuk hidup dengan tenang hari-hari menuju ke gaji bulan 5. So kasih tolak siap-siap 2,400 tu daripada gaji yang you dapat. Okay, pandai-pandailah, kan? Okay, tolak. Then baru whatever left tu you gunakan untuk belanja raya. Dan alhamdulillah tahun ini kita semua mendapat duit raya kan daripada pihak kerajaan RM700. So kita ada ekstra RM700 untuk kita gunakan sebagai pembelanjaan tambahan untuk hari raya nanti. Alhamdulillah. Rezeki semualah. Okey. Itu apa yang antara perkara utama yang perlu kita buat. Kita sama-sama tetapkan objektif. Nanti lepas raya aku mau tenang. Okay? Aku mau tenang. Itu saja. So bila kita tetapkan ini, bila benda ni ada dalam fikiran kita, kita akan sentiasa ingat. Bila kita sentiasa ingat, kita akan berhati-hati ketika berbelanja. Confirm. Okay. Tapi kalau benda ini tidak ada dalam objektif kita, dan kita akan cenderung untuk sentiasa dan kerap berbelanja. So tetapkan benda ini dalam fikiran. Lepas raya nanti aku mau tenang. Lepas raya nanti aku mau tenang. Aku tidak mahu ada bank-bank call bagi tahu ada tertunggak sana sini. Okey, begitu. So, antara benda lain ialah sementara kita dalam bulan puasa ni, ambil peluang hari-hari terakhir bulan Ramadan ni dengan perbanyakkan sedekah dan amal jariah. Sebab dalam bulan puasa ni memang ganjaran pahala dia memang besar. Jadi kepada sesiapa yang belum berkesempatan untuk memberi, okay, untuk menderma, ni dapat gaji ni, bagilah sikit. Kan? Bagi sikit, sedekah sikit untuk mereka yang memerlukan. You kena ingat sebab gaji yang kita terima itu bukan 100% hak milik kita. Dalam RM5,000 yang kita terima itu, ada beberapa peratus yang merupakan hak orang lain, tetapi bukan hak kita. Itu sebab kita kena bayar zakat. Zakat pendapatan. Sebab duit yang zakat kita bayar itu, duit itu bukan hak kita, tetapi milik orang lain sebenarnya. Okay? Jadi, ngam-ngam kita masih dalam bulan Ramadan ni, perbanyakkanlah memberi. Okay? Mudah-mudahan dengan kita banyak memberi dapat menyucikan harta kita, dapat menyucikan gaji yang kita terima, ya, dan mudah-mudahan juga dapat banyak pahala lah, okay, seperti yang dijanjikan. Boleh faham right? Seterusnya, what are the do's? Sorry cukup sejuk pula.
the do's and don'ts. Okay, apa yang perlu dan apa yang tidak perlu kita buat apabila belanja untuk raya ni. Ini lebih kurang macam tips lah. Okay, jadi since kita dah ada objektif tadi untuk kita tenang selepas raya nanti. So sekarang hari sudah gaji. I'm sure a lot of us are excited, okay, because now you have the money to spend. Kan? So kita dah nampak dah sekarang ni hype lah. Orang meniaga sakan, orang bershopping sakan, confirm hujung minggu ni jalan jam. Everywhere jalan jam sebab orang sudah ada duit untuk berbelanja. So the hype is there already. Okay, the excitement is starting to build up. Kan? So in the next few days akan lebih ini lagi lah. So apa yang perlu kita buat? Saya bilang relax. Okay? Relax. Tenang kau. Okay? Tenang. Okay? Keep calm, stay calm and kekal bersederhana dalam berbelanja. Jangan terikut-ikut. Jangan mudah terikut-ikut orang beli kasut 500, kau pun beli kasut 500. Jangan terikut-ikut orang pergi kedai itu, kau pun pergi kedai itu. Jangan. Relax. Okay? Kalau pergi sekadar menengok-nengok, okey. Tapi bolehkah kau tahan sekadar menengok-nengok tu? Kan? Ngam-ngam pula ada diskaun 50%, 70%. Nah. Okay. So, relax. Kalau dia mau pergi 1B, biarlah dia pergi. Kalau dia mau pergi Imago sebab ada diskaun 50%, biarlah dia pergi. Okay. Sebab yang akan bayar dia, bukan kita. Kalau kita yang pergi, kita yang akan kena bayar. Bukan dia yang bayar untuk kita. Lainlah kalau dia mau belanja kita kan. Itu lainlah. Okay. So, tak perlu kita mengikut orang. Okay. Kita tenangkan diri kita. Okay. Kembali ke madrasah Ramadan. Sebab kita mungkin kita lupa. Excited kan gaji masuk. So, cepat-cepat kembali ke madrasah Ramadan. Okay. Istighfar. Dan kekal bersederhana dalam berbelanja. Kalau setakat ini ya, kita boleh belanja RM20 sahaja sehari untuk buka puasa. Sebelum ni kita belanja RM70, RM70 untuk makan setiap hari. Tapi bulan puasa kita hanya spend RM20. Kekalkan momentum itu. Kekalkan momentum itu. Remember, kita masih lagi dalam fasa memperbaiki diri kita dalam madrasah Ramadan. Jadi, we have to stay focused. Stay focused dan jangan mudah kita terpengaruh dengan kemeriahan, okay, dalam kita menyambut hari raya nanti. Alright? Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling penting. Plan, plan and plan. You have to plan, rancang perbelanjaan. Okay? Kalau you tidak merancang, sangat bahaya. Kenapa you tidak merancang? Sebab kalau you tidak merancang, you akan cenderung untuk berbelanja lebih. You don't know what you want to buy. Sampai vaksin, you don't know what you want to buy. Sampai vaksin, you tengok diskaun macam best pula, macam cantik pula. You akan terus beli. You akan cenderung untuk membeli. But if you plan, saya perlukan kasut sepasang sebab kasut sudah rosak. Okey, perlu pakai, perlu beli. Baju, saya tak perlu sampai 5 pasang, saya hanya perlu 2 pasang. Sebab kalau saya lebih 2 pasang, itu dah kira membazir. So, you know what you want to buy. So, bila pergi vaksin, okay, you boleh cari kasut, cari kasut. Cari baju, cari 2 pasang. Benda lain yang you tak perlukan, contohnya macam tudung. Tak perlu tudung sebab ada terlampau banyak sudah tudung. Penuh satu almari. Kalau buka pintu almari tu jatuh semua tudung. So, you don't need a new tudung, contoh. So, when you plan, okay, you don't have to go to kedai tudung tu untuk beli. Sebab tidak ada dalam plan pun. Kalaupun you limpas kedai tu pun, okay, you hanya akan tengok dari luar and jalan. Okay. Sebab apa? Sebab you sudah setkan dalam fikiran kita, aku mau sejahtera kewangan lepas raya nanti. Kalau aku spend ni, confirm duit aku short. Okay. And furthermore, I have a lot of tudung di rumah. So, I don't need this. Gitu. So, itu sebenarnya kenapa perlu kita rancang. Sebab dengan merancang, dia dapat navigate, okay, kita punya spending activities. Dapat memberitahu hala tuju. Kau belum beli kasut lagi ni. Kasut ni penting. Itu maksud hala tuju. Kau tak payah. Tudung ni tak payah. Kau ada sudah tudung banyak. Kalau kau beli ni, membazir saja. Sudahlah mahal, 300. You don't need this. Itu maksud navigate. You cakap dengan diri sendiri. You tengok list tu. You and the list tu akan navigate. Sama ada
perlu beli ataupun tidak. Itu sebabnya kenapa kita kena rancang. Okay. So, and then bila kita rancang, you buat senarai barang yang you mau beli itu. Ikut keperluan dan kehendak. Mana yang you perlu? Mana yang you rasa ini kehendak saja ni. You susun begitu. Okay. Supaya you tahu mana yang sepatutnya jadi priority. Kasut ke ataupun tudung. Kalau you bilang kasut, kasut ni perlulah sebab kasut memang sudah koyak, tapak sudah tercabut. Memang perlu. Takkan kaki ayam pergi beraya. Okeylah beli kasut, keperluan. Tudung pula, tudung sudah penuh satu lemari. So, tudung is not a keperluan, kehendak. Kan? Itu kehendak. So, you know what is your priority. Begitulah maksud dia. Okay? Dan bila you buat senarai belanja ni, keperlu dan hendak ni, and then you pantau lah trend perbelanjaan tu, monitor. Now, bila you plan and bila you list barang tu, jangan plan di sini dan jangan list di sini. You kena tulis. Kau kena tulis. Tulis di mana? Tulislah di kertas ke, di phone ke? Phone ada notepad kan? Tulis. Type. Benda ni perlu bertulis bila kita buat planning. Bila kita buat list, kena bertulis. Sebab kita nampak benda tu. Kalau kita sekadar simpan di sini, okay, within few hours, kita dah ingat sudah. Apa sudah mau beli? Dah ingat. Sebab kita punya otak ni bukan boleh simpan lama. Memori kita ni. After few hours, few days, few weeks memang lupa. Apa sudah mau beli? Berapa sudah budget hari tu? 2,000 kali 5,000. Dah ingat. So you have to write it down. When you write it down, now every time you go to shopping mall, Imago ke mana-mana, okay, you mau membeli belah, you check list you dulu. Okay, hari ni mau beli apa? Mau beli kasut. Tudung tidak, mau beli ini. Mau beli barang buat kuih raya. Nampak? So you check. This is how you pantau your expenses, your expenditures, your spending. Pantau means you tengok apa list yang you mau beli hari ni and you buat check. Okay, sudah beli, check. Itu maksudnya pantau. Tiba-tiba masuk kedai game, macam best pula game ni. Tapi check balik, tiada pula game dalam list ni. Kalau beli game ni 300, over budget pula. So, nak boleh lah. Itu maksud pantau. Okay. So, bila kita pantau, dia akan membantu kita menjadi seorang yang lebih rasional apabila kita berbelanja. Boleh faham? Okay. Dan itulah antara kesilapan besar ramai orang yang mana mereka tidak rancang. What more, you want to do a list? Lagilah tidak rancang, tidaklah buat list. Duit ada ni depan mata, 5,000 dalam account, baru gaji. But you don't plan, you don't make a list, you tak bagi tahu diri you mana yang perlu, mana yang sekadar kehendak. So, you pergi shopping mall, Imago nanti petang, ujung minggu ni, I guarantee you, duit you cepat habis. And you will have the tendency to use the money that you have allocated to pay for your other commitments, bill elektrik, bill rumah, kereta dan sebagainya. Akan ada tendensi untuk you pakai. Sebab apa? Sebab beraya. Bahaya. Bahaya. Jadi, those are the do's. Okay, perkara yang perlu kita consider ketika kita berbelanja untuk raya. Boleh faham? Okay. And what are the don'ts? Apa yang perlu kita elakkan? Jangan kita buatlah ketika kita belanja untuk raya ni. Apa yang perlu kita elakkan? Okay? Yang paling penting ialah itu. Janganlah terlalu mau ikut trend sangat. Okay? Dan cuba bersaing dengan orang lain. Janganlah cuba untuk kita buktikan sesuatu kepada orang lain. Sorry, buka aircon jap, panas pula. Okay? Tak perlu kita cuba untuk please other people. Tunjukkan pada orang lain yang tengoklah baju aku ni, lawak hari ni. Tak perlu. Awal-awal kau punya niat lari sudah. Okay? Kenapa you pakai baju tu? Untuk siapa? Niat pentinglah kan. So, you don't have to follow the trends. Orang beli baju di kedai brand ini, kau pun mau beli. Sedangkan baju brand itu sehelai 500. Dia mampulah beli. Dia bonus dia 10 bulan. Kita, kan? So, ukurlah baju di badan sendiri. Tak perlu ikut trend. Tak perlu ikut orang. Ikut
kemampuan kita. That's the keyword. Belanjalah ikut kemampuan kita. Guys, remember, kita ni masih dalam madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan ni sepatutnya membimbing hati kita supaya menjadi lebih rasional apabila kita berbuat sesuatu, especially dalam berbelanja. Jadi, it's fine. Okay, you don't have to follow other people. Follow apa yang you mampu sahaja. Okay? Jangan kita cuba bersaing dengan orang lain. Kalau kita nampak orang lain tu pakai baju lawa-lawa 400-500, we are happy for them. Okay, cukup kita happy untuk dia. Alhamdulillah, dia mampu untuk pakai baju mahal begitu. Good for you. I'm happy for you. Doakan one day saya dapat pakai baju begitu juga. Nampak? You dapat pahala kerana mendoakan orang. You dapat pahala kerana berlapang dada. Faham eh? So, itu yang pertama. Jangan terlalu mengikut trend. Kalau you ikut trend, you akan cenderung untuk berbelanja lebih. Gatal tangan, mau belanja lebih sebab ikut trend. So, once you bayar, you dapat, baru you puas hati. Tapi puas hati itu sekejap saja. Sekejap saja puas hati itu. Rasa menyesal tu akan datang. Okay? Menyesal sebab apa? You hanya pakai just to please yourself. Tapi kesan dia, you tanggung. You have to pay all the commitments. You makin berhutang. You terpaksa berhutang untuk membeli barang yang tak sepatutnya you beli. Terpaksa pakai kredit card, bayar hutang kredit card. Hutang bertambah. Jadi jangan ikut trend. Okay. Seterusnya, sekarang ni memang cabaran besar kita ialah online shopping. Okay. Kan? Online shopping ini, okay, bukannya tidak bagus langsung. Bagus. Ada pro and cons, ada advantage dan ada juga disadvantages dia. Okay. Janganlah kita salah gunakan kelebihan online shopping ini. Patutnya online shopping ini memudahkan kita dari segi masa, tenaga, okay, dan sebagainya. Tapi online shopping ni juga, Shopee, Lazada, apa lagi ya? TikTok, app semua tu kan. Macam-macam lagi lah. Okay. Sebenarnya dia ada perangkap tau. Dia ada perangkap. Kenapa? Sebab semuanya di hujung jari. Kan? Ngam-ngam sudah gaji ni. Okay, hati-hatilah dengan perangkap ini. You akan cenderung untuk melihat, oh apa diskaun. Okay, sebab you fikir, oh I dah gaji. I have 5,000 in my account. Sedangkan 5,000 tu bukan bulat-bulat kau punya. Kan? 3,000 tu akan dikembalikan kepada bank. Betul? Bayar hutang sana, hutang sini dan sebagainya. Balance yang you ada hanya 2,000 saja. Kan? Itu belum termasuk lagi hutang kawan-kawan yang belum bayar. Kan? Alright. So, basically you don't have that 5,000, tetapi kepala kita ni fikir, oh, I have 5,000. Macam merasa kaya lah. So, checklah terus Shopee, Lazada. Okay. In your mind, you think you have 5,000. Dalam kepala you fikir you ada 5,000. Now, bila you keep on scrolling, and then banyak item masuk dalam basket, masuk basket, and then you fikir, oh, biasanya we ada discount 50%, 70%. Okay. Ini ikut kajian, mengikut kajian, pengguna akan lebih cenderung untuk membeli apabila dia bershopping online berbanding dia shopping secara fizikal di kedai. Okay. You'll have much more higher tendency to spend, okay, via online shopping rather than you spend at the physical store. Kenapa? Sebab kalau di physical store, satu kau kena pergi sana, penat, okay, berpeluh-peluh. Lepas tu bila kau mau bayar, you have to take out your wallet kan, and you have that physical money in your wallet bah. You have that physical money. Okay. Walaupun sekarang ada cashless payment, but still we need cash, isn't it? So biasa kadang-kadang kita bayar cash, kita nampak cash itu keluar. Okay. And kalau kita pakai cashless payment pun, kita ambil card itu, kita tap, but still kita nampak tap itu money going out. So bila kita mau beli dan kita mau bayar, kita akan berfikir dalam akaun ada 5,000, 3,000 tak boleh. Kita akan berkira-kira untuk bayar. Ini according to research. Tapi kalau online shopping, okay, all the figures are in our head. Dia berlega-lega di kepala. Kita tak nampak tu. Okay, 50 keluar, 50 keluar, 50 keluar. Satu item tu RM50. Kita nak nampak RM50 tu keluar. Kita just tekan proceed, purchase. Proceed, purchase. Kita nak nampak aliran keluar duit itu secara
mata kasar, tidak. Iaitu perangkap. Okey, berhati-hati dengan perangkap online shopping. Okey, kerana ianya akan menambah kecenderungan kita untuk berbelanja melebihi daripada apa yang kita mampu. Okey. And when that happens, kita akan cenderung untuk menggunakan duit yang kita telah asingkan untuk membayar komitmen-komitmen bulanan. Bahaya. And what happen kalau kita gunakan duit yang kita sudah allocate untuk bayar komitmen tu? So, kita akan miss payment. Hutang bertambah. Bulan depan tak mampu bayar lagi. Bertambah. Sudahnya due 3-4 bulan. Naik court. Surat saman, tidak bayar hutang dan sebagainya. Semakin lama, semakin bertambah masalah. Okay. So, berhati-hati dengan perangkap online shopping. Bukan tidak boleh. Boleh. Tetapi berhati-hati. Ikutlah kemampuan, cek dalam list aku perlu ke tidak benda ni. Okay. Jangan sampai kita mau belanja raya, saya faham kita semua excited mau raya minggu depan, tapi janganlah sampai perlu kita membuat pinjaman ataupun berhutang semata-mata untuk kita kecapi keseronokan berhari raya. Kerana sangat tidak berbaloi untuk kita berhutang, tambah hutang beribu-ribu, berpuluh ribu sekadar untuk mendapatkan keseronokan jangka masa pendek. Raya berapa hari saja, kan? Lepas paling lama seminggu kita masuk office, life goes back to normal. So tidak berbaloi untuk kita kongsikan keseronokan jangka masa pendek dan kita korbankan ketenangan jangka masa panjang kita. Tidak berbaloi. So jangan sampai kita terpaksa membuat pinjaman. Ini yang paling kita perlu elak lah. Okay, so that is why kita perlu belanja ikut kemampuan. Kalau 1,000 yang kita mampu allocate untuk raya, 1,000 lah. 1,000 lah. Cuba tahan. Okay, cuba tahan dan berpegang kepada figure itu. Boleh. Kalau tanya saya, boleh ke 1,000 ni? Boleh. Tadi sudah kita bincang awal-awal tadi. Kan di waktu madrasah Ramadan tadi tu sebenarnya penjimatan itu memang boleh berlaku. Antara kita nak mau saja. Macam orang Sabah cakap apa? Jadi kau saja baik itu, kan? Jadi apa tips berbelanja secara berhemah dan tidak membazir ni, especially untuk raya ni? Sebab alang-alang kita mau raya tak lama lagi, kan? So alang-alang pula hari ni pun gaji. So alang-alang biarlah saya ceritakan sedikit lah mungkin kaedah-kaedah yang kita boleh gunakan, ya, supaya kita dapat belanja secara berhemah dan tidak membazir. Kita tahu sekarang, zaman sekarang ni kos sara hidup semakin tinggi, semakin meningkat. Jadi semua benda pun mahal. Okay? Everything has become so expensive. Mau masuk tandas pun ada yang toilet charge RM5. Tak silap saya di 1B. Ada satu toilet tu sampai RM5. Saya pun tak faham. Okay? Dia punya kotor sama juga. Okay? So everything is so expensive now. So apa yang kita boleh buat? Kita tidak ada pilihan lain selain terpaksa kita berjimat. Kalau kita pergi kedai-kedai jual kuih, sekarang sebalang kuih tu berapa ringgit lah? RM40 pun ada, kan? Sebalang kuih. Siapa yang sudah beli kuih raya? Cuba share sikit berapa sebalang sekarang harga-harga kuih dijual di kedai? Sudah beli ke? Ataupun baru mau pergi beli hari ni? 45. Kashfi. RM45 sebalang. Ada yang jumpa lagi mahal tak? Ni. Dari RM45 ni. Okey. 30, 38, 40, pelbagai lah. Tapi kalau RM40 sebalang tu mahal. Terlalu mahal. Melainkan kalau ada kawan-kawan yang jual, kan ada kawan-kawan kita yang jual ni mungkin dapat lagi murah lah. RM56 SICC punyalah. Okey. Tapi tak tahulah, mungkin sedap lah kali, kan. Premium lah kali tu. Dia punya bahan-bahan tu, kan, sampai RM56. Okay. So maksudnya di sini itu baru kuih raya, belum lagi lemang, belum lagi beli rendang, kan, yang sudah siap tu. Ketupat semua memang mahal. So kita of course lah hari raya kita biasanya menjamu tetamu, kan, datang beraya rumah, okay? Especially yang family yang besar ni. Family besar ni expenses dia besar. Jadi apa yang perlu kita buat? Okay? Jadi mungkin ada baiknya kita masak sendirilah. Jadi kalau kuih tu, kan, kalau terlampau mahal, apa salahnya kita buat sendiri? Mungkin kalau 5 jenis kuih tu, mungkin 3 kita buat sendirilah. 2 kita beli. Bukan langsung kita tak boleh beli. Boleh, tidak ada masalah. Tapi
kan makin mahal. Okey, jadi kalau mau beli 5 tu, kalau sebalang RM50, kalau 5 balang, RM250 baru kuih raya. Tapi kalau buat sendiri, lagi jimat. You boleh jimat mungkin dalam RM100. So, mungkin tiga jenis ni buat sendiri di rumah. Yang lagi 2 ni belilah. Boleh begitu. Itu antara option yang kita boleh lakukan. Okey. Kalau sama jugalah dengan lauk-lauk yang lain tu. Mana yang kita boleh masak, kita masak. Tak perlu kita beli. Macam susah untuk kita buat contohnya lemang. Kan? Mana mau cari buluh? Mana ada buluh sini kan? Siapa mau bakar? Nampaklah mungkin beli-beli lemang. Tapi lauk-lauk lain, masak sendiri. Okay? So ini sekurang-kurangnya dapat membantu kita untuk lebih berjimat dalam berbelanja. Tapi yang paling best, bila kita masak sendiri, okay, nanti raya of course adik-beradik semua balik rumah kan, saudara mara, so kita akan masak sama-sama. So ini akan mengeratkan lagi kita punya hubungan silaturahim dengan keluarga kita. Dan yang paling penting, masak sendiri tentunya lebih sedap sebab kena dengan selera kita. Kadang-kadang kita beli rendang yang siap tu bukan sedap pun. Kita beli lemang, rosak soal lemang, kan? Okey. Pernah saya beli lemang, bila potong tengok dia dah basi. So dah tak elok. Kalau makan nanti sakit perut. Bagus buat sendiri. Mana yang boleh buat lah, kan? Sama juga dengan kes rendang tadi tu lah. Ataupun makanan-makanan yang lain. So confirm kalau kita buat sendiri, fresh dan kita akan lagi berpuas hati lah. Okay? So poin di sini tidak salah untuk membeli. Tetapi ikutlah kemampuan dan berpada-pada. Always tetapkan benda ni dalam fikiran kita. Ikut kemampuan, ikut kemampuan, ikut kemampuan. Okay? Kalau kita shopping pula macam mana? Ini confirm minggu ni semua orang pergi shopping, kan? Confirm lah. Confirm KK jam hujung minggu ni. Alright. Mungkin petang ni pun sudah start jam. Jadi waktu you membeli belah tu, apa yang you perlu buat untuk berjimat? Okay, setiap kali you pergi kedai, itulah saya cakap awal tadi, kita sudah buat list kan? Kita sudah buat list, tengok apa yang kita perlu, apa yang kehendak. So setiap kali kita pergi kedai tu tak plan pun kita mau pergi. Kita langsung tidak plan mau pergi, tapi kita termasuk. Macam best pula kan, masuklah. Tengok, macam best pula barang ni. Okay, tengok-tengok, belik-belik kan? Belik-belik. Tengok. Now, always ask yourself these questions. Do I need this? Do I really need this? Okay. Kalau aku beli ni, berapa kali aku pakai? Contohnya kasut. Belik-belik kasut lah. Nice lah, very nice lah. Tekan-tekan, very comfy. Macam memang premium lah. Memang you puji habis lah kasut ni. Kan? Sebab hati memang mau beli. So you puji lah kasut ni. Punya lawa, punya cantik, punya lembut. Kalau pakai mesti lawa. Bahaya tu, you sudah cenderung untuk membeli. It cost you 500. Tapi benda tu tiada dalam bajet pun. But if you purchase, if you buy, it will cost you 500. Bahaya tu. So, you have to intervene. You perlu ada satu pemikiran lain yang intervene. You punya kecenderungan untuk beli itu. Always ask yourself, do I really need this? Macam best tapi perlukan ni ya? Kan? Tengok dalam list, tiada pula kasut. Sebab apa? Kenapa tiada kasut? Sebab kasut masih banyak. Masih okey lagi semua kasut-kasut lain. So, do I really need this? Kalau aku beli, berapa kali lah aku pakai? Hari-hari kah? Ataupun setahun sekali saja? Pakai sekali saja? Kalau pakai sekali, bagus tak payah. 500. Kalau pakai hari-hari, mungkin okey. Tapi kasut ni terlampau fancy. Macam kalau mau bawa pergi kerja, mungkin tak sesuai. Terlampau fancy. Warna-warni. Mana sesuai? So, mungkin akan pakai sekali dua saja. Tapi 500. No. You keep asking yourself these questions. Debate yourself dalam hati lah. Jangan cakap depan-depan kasut tu, nanti orang ingat kau gila. Kan? Cakap dalam hati. Ini maksudnya intervention. Okay? Another pemikiran yang intervene kau punya kecenderungan untuk membeli itu. Boleh faham? So, bila kita sentiasa tanyakan soalan-soalan ini kepada diri kita, ianya akan membantu membuatkan diri kita menjadi lebih rasional ketika berbelanja. So, after you debate dengan diri sendiri, 1 jam jadi sana pegang kasut, cashier tu pun pelik. 1 jam jadi sana, apa dia buat? Pelik cashier tu. Tak boleh gerak-gerak. Pusing dari sana. Section kasut tu. Dari tadi. So, lama-lama you pun decide. Tak boleh ni. Letak kasut. Okay. Kenapa you letak? Sebab tiada dalam bajet.
Kalau saya pakai 500 ni, habis saya. Memang bertimbunlah hutang lepas ni. Macam mana mau capai kesejahteraan kewangan? Tak dapat. So, taruh and jalan keluar. Fuh. Trust me ya, waktu itu kau akan berbangga dengan diri sendiri. Sebab apa? You have become a rational person. That is one example of a good attitude, and trust me, once you did that, benda tu akan terbiasa. So you tidak akan mudah terpengaruh untuk membeli secara rambang, membeli secara sembrono tanpa berfikir terlebih dahulu. Boleh faham? Okay. So the keyword here is intervention. Kalau you cenderung untuk membeli sudah, always intervene with these questions. Okay. Then you decide. Okay. Saya tak boleh decide. The only person can decide is you, yourself. Right. Lain? Waktu membeli belah, buat perbandingan harga ketika membeli barang keperluan raya. Inilah kelebihan online shopping. Kita tak perlu pergi kedai. Ini kalau waktu puasa ni, cuba kau pergi weekend nanti ya, besok. Pergi Imago, jam 10 pagi. Tak sampai 2 jam, kau penat sudah. Puasa kan? Sikit punya besar Imago tu, jalan sana, jalan sini, kedai, penat. Okay? Tapi online shopping, you baring di katil saja, tengoklah. Shopee, Lazada, TikTok semua. So this is the advantage online shopping. It allows you to do comparison, to compare prices. Gunakan kelebihan ini. Okay, kalau you mau beli baju itu, harga dia 500 di Shopee. Jangan dulu beli. Check apps lain, seller yang menjual baju yang sama ataupun lebih kurang design dia, check. Ada, okay, seller yang menjual harga yang sedikit murah, yang lebih murah, ada. Dan item itu bukan hanya item itu saja, ada beratus-ratus, beribu-ribu items available di luar sana dengan design yang lebih kurang sama, quality yang lebih kurang sama. Jadi janganlah kau nampak satu saja kau suka terus beli, okay, tanpa membuat perbandingan. Right? Kalau you mau terus beli boleh, kalau mampu beli. Tapi ini kita cerita tentang penjimatan. You mau jimat, gunakan kaedah ini. Alright? Compare prices. Bila you compare prices, you boleh dapat idea dengan lebih menyeluruh. Oh, sebenarnya ini pakaian ni kualiti dia begini. Ni kualitinya begini, harganya begini, harganya. So you buat perbandingan, then you boleh buat the best decisions mengikut kemampuan you. Itu tujuan dia. So buatlah perbandingan harga. Okay, bila you membeli barang keperluan raya, gunakan kelebihan media sosial ini yang dapat membantu you membeli dengan mudah tanpa menggunakan banyak masa dan tenaga. Okay. Inilah gunanya add to cart itu, simpan dalam basket tu kan. Inilah gunanya supaya you buat perbandingan. Okay. Okay, itu semasa membeli belah. Nah, cerita lain ialah duit raya pula. Kan, duit raya ni pun memang sebahagian daripada adat kita. Setiap kali raya, kita yang sudah berduit ni, dah bergaji ni, biasanya kita akan bagi duit raya lah. Akan ada allocation untuk bagi duit raya. Dan sebenarnya, pemberian duit raya ini sebenarnya adalah satu wadah kepada kita untuk kita bersedekah dan berkongsi rezeki. So, sebenarnya besar pahala dia, amalan memberi duit raya ini. Besar pahalanya di sisi Allah. Terutamanya apabila kita mengutamakan keluarga kita. Kita utamakan, kita bagi duit raya kepada ibu ayah, family, dan kemudian sanak saudara dan lain-lain lah kan. Okay? Jadi itu adalah antara hikmah apabila kita bagi duit raya tu. Itu kelebihan dia, banyak pahala kita dapat. Tetapi duit raya ni melibatkan nilai. Ada yang bagi 100, ada yang bagi 50, ada yang bagi 10 kan. Ada yang bagi RM5, RM1. Jadi nilai itu yang membezakan. Jadi macam mana mau set ni? Back to basic tadi, kita tetapkan nilai ikutlah kemampuan. Okey, kalau mampu bagi 200 saja, kalau mampu allocate 200 saja untuk duit raya, 200 lah dia. Kalau mampu 300, 300 lah dia. Kalau 400, 400 lah dia. Tidak perlu tanya orang, berapa ratus kau budget untuk duit raya? 1,000 lah mungkin. 1,000 Dia mampulah 1,000. Kau mampu allocate 1,000. Tak perlu ikut orang. Tak perlu tanya pun. Tak perlu tanya. Berapa kalau allocate untuk raya? Tak perlu. Tanya diri sendiri.
1000 cukup kau? Mana cukup ni? Mana dapat ni 1000 banyak betul. Kira-kira tolak sana tolak sini. Oh, 400 yang mampu. So, tetapkan ikut kemampuan kerana benda inilah perkara yang paling asas dalam pengurusan wang yang bijak. Again, the key word here is kemampuan. Kalau mampu bagi 200, bagi. Kalau tak mampu langsung bagi duit raya. Tidak mengapa. Tidak ada salah pun. Kerana ini hanyalah adat. Bersedekah. Bersedekah biarlah ikhlas. Faham? Bukan kewajipan. Okey, ada. Tiada. Pedulilah orang mau cakap, pakcik tu tiada duit raya kah? Pelukis juga. Sombong juga. Tak perlu kita fikir apa budak-budak mau cakap. Kita tak perlu kita fikir apa orang mau cakap. Okey? Tak perlu. Sebab yang akan keluar duitnya kita, bukan dia. Ya. Jadi jangan jadikan duit raya ini satu benda yang menyusahkan. Memberilah dengan seikhlas hati dan mengikut kemampuan. Sebab ada orang stres. Dia stres pasal apa? Pasal duit raya. Pasal duit raya pun stres. Fikir, berapa ratus mau bagi ni ya? Berhari-hari dia fikir. Berminggu-minggu dia fikir. Sudah ni tiada duit raya. Sebab dah sempat buat decision. Okay? So, it's not a big deal. It's not a problem at all. Mampu-mampulah. Tak mampu, it's okay. Jangan fikir apa orang fikir. Okay? Susun mengikut keutamaan. Kan? Dia ada ranking dia. Mungkin untuk mak ayah contohnya 100. Untuk adik-beradik 50. Susun ikut keutamaan dan ikut warna lah. Kan ada banyak sampul-sampul kan. So sampul merah untuk ini. Sampul hijau untuk yang ini. Sampul ini RM5 untuk budak-budak. Betul. Sampul yang merah ni untuk RM10 ni untuk anak-anak staff ni. Contohnya begitulah. Okay. Itu dalam konsep duit raya lah. Alright. Jadi ada banyak lagi lah yang mau diceritakan, tetapi nanti lagi panjang pula ceritakan. Tapi saya fikir diharapkan dengan perkongsian hari ini serba banyak dapatlah, serba sedikit banyaklah dapat memberi panduan kepada rakan-rakan semua untuk berbelanja dengan lebih berhemah, dan insya-Allah kita semua sama-sama dapat mencapai kesejahteraan kewangan selepas hari raya nanti. Saya harap kita sama-sama dapat tetapkan itu sebagai objektif kita sebelum kita semua sibuk untuk berbelanja dan membuat persiapan hari raya nanti. Okey, yang paling penting apabila kita beraya, berayalah mengikut syariat. Okey, bukan mengikut adat. Syariat memberitahu bersederhanalah dalam berbelanja. Kita sedang dalam fasa bulan Ramadan yang mendidik kita untuk sentiasa bersederhana dalam apa juga yang kita buat, kan, dalam setiap aspek. Okey, dan perkara yang samalah perlu kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Jadi sebelum kita grad dalam bulan Ramadan ni, sebelum kita graduate okey daripada madrasah Ramadan ini, okey, kita ambillah roh dan semangat Ramadan ini untuk kita praktikkan apa yang telah kita pelajari di bulan Syawal dan bulan-bulan yang seterusnya. Kekal bersederhana dalam apa yang kita buat, berayalah mengikut syariat, bukan ikut adat, kerana adat itu membebankan. Okey, insya-Allah kalau kita ikut syariat, kita tidak ikut adat, insya-Allah rezeki akan berkat dan kos raya tidak akan menjadi tenat, dan mudah-mudahan kita akan mencapai kesejahteraan kewangan. Alright, jadi diharapkan dengan perkongsian hari ini dapat memberi panduan kepada rakan-rakan semua untuk lebih berhemah dalam berbelanja. Alright, saya rasa itu sahaja daripada saya. Unless kalau ada soalan, saya buka sesi untuk soalan dan saya serahkan semula kepada urus setia lah. Puan Kashfi. Terima kasih Dr. Amir. Saya rasa perkongsian yang sangat menyentuh dan apa orang kata macam terkena lah kan, macam terkena kepada, saya rasa bukan saya sajalah, sebab kami di office sekarang ni saling berpandangan juga ni. So alhamdulillah mungkin sampai di sini saja kita punya perkongsian hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Amir dan kepada semua staf UMS yang mengikuti sesi perkongsian PPKA Talk Series 1 pada kali ini.
Di ruangan chat telah saya kongsikan kita punya link kehadiran. So boleh isi link kehadiran untuk pemberian mata IDP, dan sekiranya perlu e-sijil boleh maklumkan kepada kami lah. Ada apa-apa soalan? Kita buka dululah sekejap kan Dr. Amir? Boleh, tiada masalah. Okay, di ruangan chat pun macam tidak ada apa-apa soalan Dr. Amir. Saya rasa semua pun clear dan peringatan dan termuhasabah lah saya rasa hari ini. Sangat bertepatan dengan hari gaji. Oh, ada soalan dari Puan Aisyah? Oh, tidak. Okay. Sorry. Okay, anyway. Itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi diucapkan kepada semua. Okey, terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir bersama-sama kita hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di platform yang lain. Selamat menghabiskan, selamat mengejar Lailatul Qadar 10 hari terakhir, dan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf batin kepada kami semua di PPKA. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita ambil gambar sekejap boleh? Kita minta buka kamera siapa yang ada? Yang Boleh. boleh buka kamera? Boleh. Puan Sila cakap selamat menghabiskan duit. Sudah masuk lah? Saya pun dah sempat cek lagi. Siapa yang ambil? Sekejap kami snap juga, saya buka dulu. Okay, ready. 1, 2, 3. Senyum. Lagi. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Senyum. Alright. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat menyambut Hari Raya. Puasa sama raya. Okay.